idgham. Apa maksud idgham? Apa maksud idgham? Masuk. Huruf ke dalam huruf selepasnya. Betul, memasukkan huruf ke dalam huruf selepasnya. Sebelum cerita pasal huruf jumpa ni jadi apa, saya nak cerita pasal idgham. Macam mana boleh berlaku idgham? Syarat pertama, dia mesti kena ada dua huruf. Tak ada dua huruf, macam mana nak masuk? Dia mesti melibatkan dua huruf. Kalau ba sorang-sorang dia, tak boleh lah. Dia kena ba dan ba. Ada dua. Okey. Yang kedua, huruf pertama, macam mana nak jadi idgham? Huruf pertama mesti apa? Berbaris. Huruf pertama mesti sukun. Oh, huruf tu. Okey. Huruf pertama mesti sukun. Huruf kedua yang berbaris. Huruf pertama mesti sukun. Okey. Huruf kedua mesti berbaris. Kalau dua-dua dah baris, macam ba dan ba, boleh jadi hukum idgham? Tak boleh. Masing-masing dah ada sendiri punya bunyi. Ba dan ba, ba. Tak boleh lagi jadi hukum idgham. Sebab tu saya tulis yang kedua, huruf pertama mesti sukun. Kalau dua-dua sukun pun tak jadi juga. Okey, sebab tu ada hukum lain pula dalam Al-Quran, macam mana nak buat bila ada pertemuan dua huruf yang dua-dua sukun. Okey. Yang ketiga, makhraj dan sifat. Kedua-dua huruf tersebut mestilah dua. Sama. Atau apa? Hampir. Hampir sama. Sama atau hampir. Bukan hampir sama, memang sama. Makhraj dan sifat dia sama, dua huruf tu, ataupun hampir. Contoh, saya bagi contoh. Mim mati. Jumpa mim baris. Baris. Huruf sama tak? Huruf sama. Kalau huruf yang sama, dah tentulah makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Jadi bila jadi hukum ni, maka bacaan ni akan jadi idgham. Jadi hukum apa ni? Mim mati jumpa mim. Sama sinain. Idgham mislain kan? Mim mati jumpa mim. Atau, okey saya tengok. Ataupun yang kedua hampir. Dia atau ini tengah. Hampir. Contoh, saya tak nak bagi contoh yang ada dalam mutamatsilain, mutaqariban, mutajanisan, sebab saya nak bagi tahu bahawa hukum yang belajar sebelum ni pun kenapa ada idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, idgham mislain, semua sebabnya sama saja. Sebabnya tiga benda ni. Dua huruf pertama mati, huruf kedua berbaris, ketiga makhraj atau sifatnya sama ataupun hampir. Yang kedua, pernah belajar sebelum ni, nun mati. Okey, idgham. Kita ambil idgham bila ghunnah. Nun mati jumpa apa? Lam Ataupun ra. Betul? Nun mati jumpa lam ataupun ra. Nun mati jumpa lam lah. Saya ambil. Okey. Lam kena berbaris. Mana dia benda ni? Cari madam tu. Okey. Lam kena berbaris. Contoh, min la dun. Asal dia ni min la dun. Kita tengok nun dengan lam. Makhraj nun di mana? Lidah. Ujung lidah pergi ke langit. Langit. Makhraj lam pula di mana? Sebelah.
Sisi Sisi. Lam. Hampir. Sisi lidah, Hujung lidah juga kan? hujung Nailah lidah sisi kena hujung lidah juga kan lidah. kena kepada Ya. lelangit Langit. juga. Langit. Jadi makhrajnya sangat Hampir. hampir. Kerana itu dalam Al-Quran, bila huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Kalau makhrajnya sama, sifatnya sama ataupun makhrajnya hampir, sifatnya hampir, maka hukum dia akan diidghamkan. Sebab tu bila hukum idgham, dia akan buang tanda sukun pada nun dan dia akan letak syaddah. Tu kita baca min ladun. Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan kita. Kita dah guna hujung lidah tadi nak letak kat langit, tekan kita nak guna sekali lagi. Min ladun, susah kan nak sebut. Jadi idghamkan saja, sebut satu huruf min ladunhu. Okey, sebab tu saya kata bila kita cakap pasal idgham ni jangan nampak mutaqariban, mutajanisan, mutamathilan. Apa pun hukum idgham yang ada dalam Al-Quran. Ni belum saya cerita tentang idgham syamsi. Kita tengok idgham syamsi. Idgham syamsi contohnya wal lail. Wal lail. Kalau perasan dalam Quran dia letak syaddah pada yang kedua, betul tak? Yang pertama Sebab mati. lam dan lam. Yang pertama mati, yang kedua berbaris, lam dan lam pula huruf yang sama. Maka dia akan idghamkan. Wattin. Wattini. Kenapa jadi idgham syamsi? Sebab lam dengan ta, hujung lidah ke lelangit depan tu, dengan hujung lidah nak turun sikit ke gigi kacip, belakang gigi kacip atas. Jadi kedudukannya sangat dekat. Sebab itulah lam ini tak dijelaskan terus idgham dalam tetapi oleh kerana huruf yang pertama ini lam, maka dia masuk dalam tajuk alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Tapi yang ni tadi min ladun, oleh kerana huruf pertama ni nun, dia masuk dalam tajuk nun sakinah. Oleh kerana huruf ni depan ni mim, yang ni tadi dia masuk dalam bab mim sakinah. Yang kita nak belajar benda sama juga hari ni, tapi huruf depan dia bukan nun, bukan mim, bukan lam pada alif lam. Jadi dia masuklah tajuk mutaqariban, mutamathilan, mutajanisan. Tapi nak cerita kat sini bahawa kaedah dia sama sahaja. Kaedah dia sama sahaja. Macam mana boleh berlaku idgham dalam Al-Quran? Tak kisahlah idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, idgham syamsi, idgham mislain dan idgham yang tiga lagi kita nak belajar. Cara penentu dia adalah sama saja. Dia ada dua huruf. Yang pertama tu mati, yang kedua berbaris. Tapi sebab huruf ni dia tengok pada makhraj dan sifat. Kalau sama ataupun dekat, berlakulah hukum idgham. Kalau jauh, izharlah. Contoh kita baca surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Saya share semula sekali. Kena tulis. Okey, saya bagi contoh lain kat bawah. Qad aflaha. Kenapa? Sini ada dua huruf. Yang pertama mati, yang kedua berbaris. Satu dal, satu hamzah. Kenapa tak berlaku hukum idgham di sini? Makhraj tu jauh. Betul. Makhraj dia jauh. Huruf dal hujung lidah ke belakang gigi kacip atas. Tapi hamzah ni duduk dekat kerongkong. Jauh tak jauh? Jauh. Bila jauh dia tak mengganggu sebutan. Kita guna hujung lidah, kemudian kita dah tak guna hujung lidah tu dah. Kita nak guna dekat kerongkong pula. Jadi mudah untuk disebut, maka izharkan sahaja seperti biasa. Tetapi kalau dia sama ataupun hampir, jadi susah kita nak sebut, maka sebab itu dia akan diidghamkan. Boleh? Jelas tak? Boleh. Okey.
Biasa. Sebab saya kalau boleh nak biar faham kenapa boleh berlaku hukum idgham, kenapa izhar, kenapa sama juga izhar, kenapa ada izhar sebab makhrajnya jauh, sebab itu izhar. Bila makhraj jauh izhar macam biasa. Tapi bila makhraj dekat ataupun hampir, dia akan ada hukum-hukum tertentu. Sebab Allah SWT nak meraihkan lidah kita ni, nak sebut bagi mudah, bukan nak susah. Sebab tu kita lagi belajar tajwid, lagi mudah kita baca Quran, bukan lagi susah sebenarnya. Sebab kita nampak banyak benda yang Allah mudahkan kita nak sebut. Okay. Jadi hari ni kita nak belajar idgham mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Pukul berapa dah? Ambil satu je lah. Ya. Satu ataupun dua. Mutajanisan ni banyak sikit. Saya ada punya cara lah nak pecahkan huruf dia. Okey, mutamathilan. Idgham mutamathilan muka surat 253 ya. Okey. Apa maksud mutamathilan? Apa perkataan bahasa Melayu? Kataan bahasa Melayu yang kita boleh ambil dari situ? Ada tak? Sama. Huruf yang sama. Mutamathilan. Huruf yang perkataan bahasa Melayunya adalah misal. Misal. Huruf yang semisal dengannya. Huruf yang serupa dengannya. Lan ni, alif nun di belakang ini, siapa belajar bahasa Arab, dia menunjukkan kepada dua benda. Jadi dua huruf. Jadi dua huruf. Jadi dua huruf yang semisal, iaitu dua huruf yang sama. Kalau mim dengan mim, berbalik kepada syarat saya tulis tadi, pertama mesti mati, kedua berbaris. Kaf dengan kaf, kaf mesti mati, yang kedua berbaris. Yud, rik, kan selalu jumpa perkataan ni, yudrik kumu, rik kumu, asal dia rik kumu. Cuba bayangkan kita nak sebut ni tanpa idgham. Kita dah sebut dekat kaf, kita nak keluarkan hamas, nak keluarkan sifat-sifat kaf ni semua. Lepas tu kita nak sebut sekali lagi, nak sebut kaf yudrikku, rikku. Dia jadi susah. Jadi hukum dia akan diidghamkan, maka dibuang tanda sukun, diletakkan tanda syaddah pada kaf yang kedua, maka kaf yang pertama ni anggaplah dia dah tak ada. Yudrikkumu, maka lebih senang sebutan dia daripada yudrikkumu. Okey. Itu maksud mutamathilan. Huruf yang sama. Bila huruf yang sama dah tentu makhrajnya sama, sifatnya sama. Boleh? Mutamathilan senang ya. Idgham maksudnya masuk. Mutamathilan huruf yang semisal dengannya, serupa dengannya. Jadi mim dengan mim, kaf dengan kaf, dal dengan dal. Wa qad dakhalu. Contoh, dal dengan dal. Dal mati, dal baris. Qad. Kalau asalnya macam ni. Dakhalu. Asalnya kita nak kena qalqalah dulu. Qad da. Kita dah qalqalah kat tempat sama, nak guna balik tempat sama. Jadi senangnya kita hukum ni keluar hukum idgham sahaja. Baik. Maka yang pertama ni dah hilanglah segala sifat dia. Bila tanda dalam Al-Quran dah hilang tanda sukun, maksudnya huruf itu dah tak perlu izhar. Sebab tu dalam Al-Quran bila hukum idgham ke apa, huruf pertama tu dia dah buang tanda sukun. Tanda sukun dalam Al-Quran menunjukkan hukum huruf itu izhar. Bila izhar, sifat dia kena bagi, makhrajnya kena bagi, dal ada qalqalah kena buat. Tapi bila dah tak ada, maka dia akan pergi pada huruf kedua. Qad dakhalu. Boleh? Boleh, Ya, mutamathilan.
mutamasilan, huruf yang serupa. Kat sini dia bagi contoh, yudrikumu, yuwajjihu, idrib bi'asakal hajar, muka surat 254. Okey, asaw wa kanu, qul lakum wa qad dakhalu, hal lakum. Okey, itu adalah contoh-contoh idgham mutamathilan. Idgham mutamathilan dia akan masuk secara kamil, secara sempurna. Masuk pada huruf yang kedua, huruf pertama dah hilang segala sifat dan makhrajnya. Boleh? Ada soalan tak? Mutamathilan. Ada ya? Boleh Ustazah. Okey, baik. So selama ni saya bila Apa? Tak dengar. Hilang suara tu. Mute. okey. Bila kita baca Al-Quran, kita jumpa idgham, tapi dia kata ada tanda mati, tapi tanda sukun tu tak ada. Itu je. Baru saya faham kenapa tidak ada tanda sukun, sebab idgham yang sukun tu jadi izhar yang dalam Al-Quran. Okey. Betul. Kalau kita belajar Bobtul Quran tanda-tanda dalam Al-Quran tanda-tanda dalam Al-Quran ni bukan saja ada tiba-tiba tak ada, semua ada sebab. Semua ada sebab. Huruf tu mati tapi dia tak ada tanda sukun. Huruf tu mati tapi dia ada tanda sukun. Semuanya itu bersebab. Kalau dia ada tanda sukun, maksudnya huruf tu izhar, jelas. Macam nun mati, bab nun mati dan tanwin. Bila huruf tu ada tanda sukun, maksudnya hukum itu izhar lah nun tu. Nun itu perlu izhar. Apa maksud izhar? Menjelaskan huruf itu, iaitu jelas dengan cara kita bagi makhrajnya. Jadi nun mati, hujung lidah kena ke langit, maka dia pergi langit. Nun mati dia ada apa? Ada tawassut, maka kita kena tawassutkan dia. Dia huruf istifal, maka kita kena istifalkan dia, bagi segala sifat dan makhraj. Tapi bila dia tak ada je tanda sukun, kita kena alert. Kita kena tengok. Mesti ada sebab. Okey, mesti ada sebab. Sebab tu kena cari juga, Quran ni kena beli yang betul juga. Okey. Kadang-kadang ada yang suka guna Quran Indonesia dan sebagainya tu, kita kena tengok balik lah. Kalau Quran dulu semua nun mati, semua tanda. sukun tu semua ada tanda. Betul. Semua ada tanda. Al-Quran Majid dia panggil kan? Majid. Lepas tu dulu sukun pun bulat-bulat kan. Kalau kita belajar betul ilmu Bobtul Quran, sukun ni pun ada beza dia. Ada sukun. Sukun ni diambil daripada huruf apa? Pun ada juga. Ada pendapat kata sukun tu diambil daripada huruf kha, yang bermaksud khaliyah. Kha kan nak pula cerita. Dulu belajar, tapi bila balik Malaysia tak cerita ke orang benda ni kan. Bila dah mengajar balik ni baru. Saya nak buat dengar apa. Saya tahu kalau sok je. Okey. Semua tanda-tanda tu semua ada ni dia. Dia ambil daripada apa? Semua ada sebab ada alasan dia lah. Okey. Kha. Kalau kita perasan sukun kita macam ni kan. Macam tajam sikit kita kan. Dalam Quran ni. Jadi ada yang pendapat kata dia diambil daripada kha. Dengar tak? Dengar Ustaz. Okey. Dengar Ustazah. Okey, takut tak dengar. Okey, macam ni. Jadi dia ambil hujung ni. Kha ni daripada perkataan khaliyah. Khaliyah ni maksudnya kosong. Jadi kosong apa? Maksudnya huruf itu kosong daripada sebarang baris. Bukan baris atas, bukan baris bawah, bukan baris depan. Jadi dia baris sukun. Ada juga kata dia daripada perkataan daripada huruf jim. Jadi dia ambil yang hujung tu juga. Jim daripada perkataan jazam, tak silap saya. Maaflah kalau saya tersilap lama dah. Jazam ni maksudnya terputus. Maksudnya dia tak ada baris. Sama juga dia nak cerita pasal dah tak ada baris sekarang. Ada juga yang disebutkan daripada huruf ha. Ha ni tak silap saya daripada perkataan istirahah, bagi kerehatan. Huruf-huruf yang ada sukun ni mati ni, dia bagi kerehatan kepada kita untuk membaca. Gitulah. Okey. Ada alasan semuanya. Tanda syaddah, tanda baris. Baris pun asalnya bukan baris atas, baris depan, baris bawah macam tu. Asalnya dia warna pada mulanya dulu.
Okay, lepas tu di setiap zaman yang berlalu tu ada je ulama-ulama tajwid. Okay, yang memperbarui. Sampai sekarang pun masih ada ulama tajwid yang memperbarui tajwid dia dalam Quran. Contohnya letak warna. Semua nak bagi, makin lama nak bagi, makin mudah orang bukan Arab ni nak baca Quran. Kalau dulu hitam je semua, sekarang macam-macam warna. Lepas tu pula, kalau ada nun baris bawah tu dah ada tulis siap-siap. Hukum tu pula dah ada. Yang lagi canggih dah ada pen yang boleh dia letak je ada suara kan. Nak baca ke tak nak baca je Quran kan. Macam tu. Okay. Tapi Jadi dia orang ada. dulu kira terror lah Ustazah kan. Ha? Orang dulu kira terror lah sebab dia boleh Betul? hukum Betul? dia boleh baca dalam kepala je sebab dia tanda sama je. Betul? Sebab tu orang dulu juga, siapa yang mengaji dengan siapa yang biasa mengaji kat kampung, kebanyakannya dia boleh baca Quran dengan elok tapi dia tak tahu nama tajwid, nama hukum. Betul. Kan? Mak saya dia tak pandai baca Quran ni. Dia Quran lama dia tu bawa ke mana je. Saya bagi yang baru dia tak nak. Dia kata tak erti dia nak baca yang tu yang terpayah. Betul. Kalau saya ada juga kelas lain yang memang mengaji dengan saya kan. Saya tak bagi. Memang ada je yang datang mula-mula baca Quran yang saya ada tulis lagi tu. Bismillah tu saya ada eja. B-I-S-M-I-L dia eja dalam dalam bahasa Melayu tu. Saya tak bagi. Quran pun saya tak berapa bagi guna yang dia blur kan. Contohnya Hamzah Wasal dia blur. Bila blur dia tak baca lah. Jadi contoh dia nak mula dengan Hamzah Wasal. Hamzah Wasal dia tak nampak dah. Jadi macam mana dia nak mula, dia tak boleh mula. Jadi sampai bila pun dia tak tahu hukum Hamzah Wasal tu. Hamzah Wasal ni kalau nak mula dia nak baca macam mana. Jadi saya tak gemar sangat orang guna Quran yang macam yang boleh. Tapi bila kita nak belajar, kita guna yang kita nampak lah. Maksudnya ada Hamzah Wasal. Kan? Nampak ada Hamzah Wasal. Ada huruf pertemuan, huruf apa dan sebagainya. Ya. Okay, baik. Tapi saya tak kata salah guna Quran yang ada warna semua tu, tak salah. Itu nak memudahkan kita. Untuk kita nak belajar, kita nak nampak reason, sebab-sebab berlaku hukum tu, guna Quran yang hitam tu lah. Warna sikit-sikit tu tak apa. Baik, okay. Itu idgham mutamathilan. Kita pergi kepada yang kedua, idgham mutaqariban. Kemudian kita berhenti. Mutajanisan dia agak banyak. Kita tak boleh ambil mutaqariban. Okay. Mutaqariban. Mutajanisan yang banyak. Mutaqariban kita ambil Saya sharekan skrin nak tulis. Okey. Idgham macam biasa maksud dia masuk, nak masukkan apa ni? Mutaqariban. Apa maksud dia ni? Bahasa Melayu ada ni. Perkataan apa ni? Qarib. Kawan karib. Kawan qarib. Kawan karib adalah kawan yang dekat dengan kita. Betul tak? Yes. Karib. Tulislah bahasa Melayu. Kalau kita faham maksud tu dekat, kita senang. Okay, alif nun di belakang biasalah menunjukkan kepada dua huruf. Jadi bila dia qarib, dia adalah dekat. Bukan ya nun ni. Mutaqariban pun boleh, mutaqariban pun boleh. Ya nun atau alif nun. Kan? Dalam buku ni dia tulis alif nun. Okey. Idgham mutaqaribain. Mutaqariban adalah dua huruf yang berhampiran. Jadi kita tengok apa saya cakap tadi pada tajuk pada yang saya tulis tentang nak berlaku idgham. Dia mestilah hampir dari segi apa? Sifat, makhraj dan sifat. Atau saya tulis atau kan? Atau. Okey, berhampiran makhraj dan sifat ataupun huruf itu berhampiran makhraj sahaja tapi sifat dia lain. Sebab tu dia ada atau tadi ya. Okey, kita tengok dalam buku. Idgham bermaksud masuk ataupun menggabungkan. Mutaqaribain atau taqarrub pula bermaksud hampir ataupun dekat. Okey. Jadi kedua-dua huruf itu berhampiran makhraj dan sifat. Ini agak senang Kalau saya senang je, saya pecahkan je kepada dua. Mutaqariban ni dia tak banyak. Lam dengan ra, qaf dengan kaf. Lam dengan ra, qaf dan kaf.
Okey, lam dengan ra ni. Makhraj ke dekat, sifat ke dekat? Lam dengan ra. Makhraj dan Bahas dekat, sifat. sama-sama dekat. Ya, makhraj dan sifat yang hampir. Hampir. Lam, hujung lidah bahagian sisi tu naik ke langit. Pun hujung lidah ke langit, ra pun sama. Jadi kat langit tu ada lam, nun dan ra. Tiga-tiganya adalah huruf yang hampir. Dia dekat. Dari segi sifat juga, dia adalah dekat. Okey, kedua-duanya huruf jah, kedua-duanya huruf tawassut, kedua-duanya huruf istifal, huruf infitah, izlaq, inhiraf. Cuma satu je membezakannya, ra ada takrir. Takrir. Lam tak ada takrir. Kalau lam ada takrir, bunyi dia la 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 la. Gitu. Okey? Lam tak ada takrir. Ra ada takrir. Jadi sangat hampir pada sifat, hampir sama keseluruhannya, cuma takrir tu ada beza. Jadi sebab itu bila dia bertemu dalam Al-Quran, lam dan ra dengan syarat lam yang pertama itu mati, ra pula berbaris, maka dia akan idgham. Lam ini dibuang tanda sukun sebab dia dah tak izhar. Kalau izhar kita kena baca bal. Tapi bila dia dah idgham, dia dah tak bunyi bal, dia masuk dalam ra, maka tanda sukun kena buang. Lepas tu kita baca barra. Qur rabbi. Contoh lain. Qur. Pasal dia qul. Rabbi. Kecuali ada satu tempat di dalam Al-Quran, kalla bal rona. Ada hukum apa di sini? Ada hukum apa kat sini? Ada hukum sakta. Betul. Ada hukum sakta. Okey, sakta ni maksudnya diam sekejap. Okey, diam sekejap tanpa mengambil nafas yang baru. Jadi kerana itu lam ini ada tanda sukun, nak menunjukkan lam ini kena izhar. Kalla bal rona ala. Kalaulah tak ada saktah ni, apa berlaku di sini? Kena idgham. Jadi kalla barra, maka dia dah mengubah maksud. Kerana itulah hikmah kenapa ada hukum saktah, sebab dia tak nak maksud berubah. Dia tak nak maksud berubah, kerana itulah ada saktah. Okey. Dulu ada syekh seorang imam seorang kat masjid dekat Mesir, dia cerita. Dia tanya kenapa dekat perkataan waqila man raq. Okey, ayat tu cerita tentang sakaratul maut. Hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dia ada saktah kat sini. Kalau tak ada saktah, apa berlaku nun dengan ra? Idgham. Bunyi dia adalah marraq. Marraq. Sedangkan dia nak kat sini bunyi dia man. Man ni maksudnya siapa. Bila mana sakaratul maut tu dah sampai ke kerongkong, maka katakanlah man, siapakah raq yang akan menyembuhkan. Tetapi kalaulah diidghamkan di sini waqila marraq, dia akan jadi maksud dia penjual air, macam itulah. Jadi hikmah kenapa saktah? Ada saktah lah Al-Quran sebab dia tak nak mengubah maksud. Jadi bila saktah kita kena diam. Waqila man. Bila kita terdiam, dah tentulah bunyi man. Kalau kita sambung waqila marraq, jadi salah maksud. Itu hikmah sebab di sebalik kenapa ada hukum-hukum ni ya. Hukum saktah dan sebagainya. Okey, jadi tadi masuk benda lain ni. Tapi tak apa. Lam dengan ra adalah huruf yang hampir makhraj dan sifat. Maka dia akan diidghamkan. Ingat mutaqariban ni dua benda ni. Lam dengan ra, qaf dengan kaf. Okey, lam dan ra makhraj dan sifat hampir. Tapi kaf
huruf itu berhampiran makhraj sahaja tapi sifat lain. So kat sini makhraj hampir. Kat mana makhraj dia? Qaf dan kaf. Dia pangkal lidah belakang tu. Satu depan, satu belakang. Satu dia naik ke bahagian belakang lelangit yang keras tu, satu yang lembut sikit ke depan. Satu lembut, satu keras. Itulah depan sikit kan, kaf dengan qaf. Okey, jadi makhrajnya sangat hampir. Tetapi dari segi sifat dia lain. Contohnya, qaf huruf jah, kaf huruf hamas. Okey. Lepas tu dua-dua syiddah lah. Tapi qaf isti'la, kaf istifal. Qaf itbaq, kaf infitah. Qaf ismat, kaf pun ismat. Lepas tu qaf ada qalqalah, kaf tak ada qalqalah. Okay, dari banyak sangat sifat yang berbeza. Jadi dia tak hampir lah. Dia punya sifat cuma dia hampir dari segi makhraj. Maka dia akan diidghamkan. Okay, contoh perkataan nakhluq. Okay. Asal dia nakhluqkum. Tapi bila dia dah diidghamkan, dia masuk pada kaf. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Lukum. Dah tak bunyi dah qalqalah pada qaf, dah hilang dah. Okay. Kat si bawah tu muka surat 256 tu dekat bawah dia ada cerita lah yang saya sebut tadi. Kalau kita nak tengok kenapa dia kata lam dengan ra ni makhraj dan sifat dia hampir. Kenapa dia kata qaf dengan kaf ni makhraj saja hampir tapi sifat jauh, dia dah senaraikan kat situ. Jadi kita boleh tengok. Tapi kalau kita ingat baguslah kan. Boleh okey, dekat muka surat 257 tu ada diceritakan tentang terdapat juga beberapa perkataan idgham mutaqariban yang sebenarnya kita dah belajar dalam pelajaran yang lalu yang saya sebut tadi. Nun mati jumpa ra. Contoh. Nun mati jumpa ra. Kita baca dia hukum idgham bila gunnah tak? Tapi dia sebenarnya idgham mutaqariban dah. Sebab nun dan ra adalah dua huruf yang berhampiran makhrajnya. Hujung lidah naik ke lelangit. Tetapi sebab yang pertama tu nun, dia masuk dalam bab nun mati. Dia tak masuk dalam bab mutaqariban. Tapi dua-dua sama Ustazah. Sama saja sebenarnya. Kenapa? Nama dia jadi lain. Sebab yang pertama tu nun mati, maka dia duduk dalam tajuk nun mati. Kalau yang pertama tu lam, contohnya ada saya kata tadi idgham syamsi kan. Lam mati jumpa ta. Makhraj ni hampir sama. Hampir dekat. Jadi diidghamkan. Tapi sebab yang pertama tu lam, dia masuk dalam bab lam ta'rif. Ada lam syamsiyah, ada lam qamariyah. Kalau yang pertama tu mim, dia masuk dalam bab mim mati. Tapi dia punya kaedah tu sama sahaja kerana berdekatan ataupun samanya makhraj ataupun sifat kedua huruf tersebut. Ada berlaku hukum idgham. Okey. Ada tu dia cerita. Yang A tu tentang nun mati jumpa ra, yang B tu tentang alif lam, huruf syamsiah. Okey. Baik. Tajanisan kita ambil kemudian. Tajanisan ni banyak sikit. Banyak ke sikit? Banyak sikit. Okey. Nanti kita pecahkan kepada kumpulan supaya nampak. Pecahkan kepada kumpulan huruf. Okey, nak tahu idgham mutajanisan ni dengan senang, kita kena ingat makhraj huruf. Apa kumpulan makhraj huruf? Contohnya makhraj bibir, apa hurufnya? Nun makhraj hujung lidah ke belakang gigi kacik atas, apa makhrajnya? Hujung lidah ke bawah gigi kacik atas, apa makhrajnya? Apa makhrajnya pula? Apa hurufnya? Okey, bila kita nampak benda tu, kita cekap makhraj, senang untuk kita faham tajuk ni. Lam dengan ra tadi, lam dengan ra. Kita pun tahu hujung lidah nak naik ke lelangit. So kita nampak, oh hampir sangat dia punya makhraj. Maka idgham. Qaf dengan kaf. Kita tahu makhraj qaf kat mana, kaf kat mana, maka kita tahu dia orang tu hampir makhrajnya kena idgham. Okey.
Baik saya berhenti dekat situ. Nanti kita sambung pada muka surat 257 idgham mutaja nisain, insyaallah. Baik. Ada soalan tak? Mutamathilan, mutaqariban, lam pada lafzul jalalah, lam pada huruf mad. Tak ada ya? Tak ada Ustazah. Okey, baik. Kalau tak ada, kita akan tadi minta maaf ada orang call, jadi saya masuk pasal saktah yang kalau kita terus masuk raw tu dia jadi penjual air. Tu kata Allah sebaik saya tempat masuk masa tu, tapi saya tunggu recording Ustazah lah. Nanti okey, baik. Minta maaf. Tak apa. Baik. InsyaAllah. Ustazah, yang saktah tadi tu berhenti berapa lama ya? Jangan lama sangat. Sekejap je. Waqila man raq. Satu rakaat lah kot. Man raq. Gitu. Nampak berhenti lah. Berhenti. Yang penting jangan tarik nafas baru. Oh, tak boleh tarik nafas. Kecuali saktah pada surah Yasin dan surah Al-Kahfi ayat pertama. Sebab dia punya tanda saktah itu memang di hujung ayat. Contohnya surah Kahfi tu nombor 1 tu ada saktah. Jadi kita berhenti pun tak ada masalah sebab dia memang hujung ayat. Kecuali kalau kita memang niat nak sambung ayat pertama dan ayat kedua, kita wajib saktah. Kalau nafas sama banyak nafas panjang. Nafas panjang. Sama juga dengan surah Yasin tu. Mimma raqadina hazama wa'adar rahman, kan surah Yasin. Dia dah memang di ayat yang ada tanda waqaf sad lam ya tu, sili tu. Jadi kalau kita berhenti ambil nafas pun tak ada masalah sebab itu memang tanda waqaf. Tapi kalau kita memang baca Yasin tu kadang-kadang kita baca laju, kita guna nafas yang sama, maka kita wajib diam sekejap. Saktah sekejap. Okay? Baik. Okay. Ustazah, saktah ya, tu dia saya. sunat ke ataupun dia tak ada apa-apa, weightage? Adalah lebih baik ke macam mana? Bukan, adalah lebih baik tu tanda waqaf tu, sad lam ya tu. Tu tak ada apalah, buat itu tak buat ke tak ada apalah. Bukan. Tanda waqaf tu tak ada apa. Kalau kita nak sambung, itu tanda waqaf jangan keliru dengan saktah. Tanda waqaf yang sad lam ya, qaf lam ya, qili, sili tu. Tapi kalaulah, boleh buka kot sekejap. Tengok surah Yasin. Saya faham dia bukan wakaf, dia berhenti seketika kan, tapi maksud saya kalau kita cukup nafas, adakah lebih afdal? Kalau kita cukup nafas, kita sambung bacaan tapi kita wajib saktah kat situ. Dia lebih afdal ke tak lebih afdal, cuma cara bacaan. Tak. Kalau tidak maknanya berubah Ustazah ya. Kalau kita tak berhenti. Saktah ni dia kena saktah. Okey, tapi kalau tanda bacaan tu itu tak adalah macam contohnya kalau wajib berhenti lebih baik. Sebab tu ada perkataan dia lebih baik berhenti, lebih baik sambung. Kalau tak nak sambung tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi ini sebab dia ada tanda sin dekat atas tu, saktah tu. Okey, jadi kita diam sekejap. Yang sad lam ya tu, sad lam ya tu. Sili, wasal lebih baik. Dia dari perkataan wasal aula. Itu sad lam ya. Sambung adalah lebih baik. Tapi waqaf ada masalah ke? Tak ada masalah. Kalau qaf lam ya, waqaf adalah lebih baik. Berhenti adalah lebih baik. Kalau nak sambung ada masalah? Tak ada masalah. So, kalau kita tahu maksud huruf tu senang. Mim lazim. Jim jawaz. Harus. Okay. Baik. Belajar lupa. Tak apa. Kita ulang-ulang sampai ingat insyaAllah. Jim apa? Jim kan? Apa maksud Jim? Kalau belajar dalam buku tu dia tulis apa? Kalau Jim tu, waqaf Jim tu. Sebelum ni dia dengan jaiz. Wasal boleh wakaf. Jaiz tu jawab. Harus berhenti. Harus. Okay, lepas tu lazim tu benda yang kena dia berhentilah kan. Tapi dia tak adalah masuk sampai hukum haram tak haram gitu. Okay, baik.
Boleh? Ustazah, kalau wakaf Jibril tu Ustazah? Wakaf Jibril. Tempat-tempat yang Jibril berhenti. Mim tu Yang mana? Macam mana? Mim tu yang mana? Mim lazim. Wakaf Jibril yang mana? Jarang jumpa wakaf tu. Jarang Sesekali jumpa pasal wakaf Jibril ni. Sekali-kali saja. Saya pun tak berapa pasti pula tentang wakaf Jibril ni. Tak apalah, nanti saya cari ya. Okay, kadang-kadang saya rasa dia dari segi nama tu kan. Dia sama ada wakaf yang mim tu ke wakaf apa tu yang orang tak panggil dia wakaf yang jim tu ke, orang tak panggil dia wakaf lazim ataupun jaiz tu. Ada orang panggil dia wakaf Jibril. Ya, Ustazah, betul. Saya betul tak? Tapi saya yang belajar tajwid ni biasa guna perkataan yang tu lah, ikut pada huruf tu lah. Kalau mim tu lazim lah. Tapi ada orang dia tak panggil dia wakaf lazim, dia panggil wakaf tu wakaf Jibril. Ustazah, dalam Ya, buku saya rujukan dia kata wakaf Jibril ialah wakaf yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam sewaktu beliau membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikut perbuatan Jibril tersebut. Wakaf Jibril juga dikenali sebagai wakaf nabawi atau wakaf sunnah ataupun wakaf itbaq. Okey. Dan dia ada tak dalam ilmu tajwid? Dia ada 10 tempat dalam Al-Quran. Contoh dia surah Al-Baqarah ayat 148. Ya, kita semak boleh tak? 148. Tengok macam mana gaya dia. Dia selepas ayat pertama. 148? Ayat 148. Lepas ayat 148. Fastabiqul khairat. So situ ada wakaf Jibril. Nanti saya hantar screenshot. Boleh. Hantar screenshot kat grup Tapi kat situ ada gym tu kan? Situ ada gym, nanti ada wakaf Jibril juga. Itu saya tak silap saya macam tu lah, tapi saya akan check balik. Saya dari segi nama tu ada orang dia tak panggil wakaf tu wakaf Jawa ke jaiz. Saya tak ingat sama ada dia yang jaiz ataupun yang lazim tu. Tapi orang panggil dia wakaf Jibril. Kebanyakannya semua ada tanda wakaf Ustazah, kecuali kalau kita tengok surah An-Naziat Fahasyar ayat 23 kan. Fahasyara, lepas tu dia letak wakaf Jibril, lepas tu fanada. Okey, baik. Yang lain semua ada kecuali yang tu. Dan surah Al-Maidah ayat 32. Tabiqul khairat. Nanti saya hantar kat grup Ustazah. Saya tulis ayat-ayat. Baik. Okay, nanti saya buat. Baik, terima kasih. Okey. Nanti saya pun check balik insya-Allah pasal wakaf Jibril. Insya-Allah. Dalam buku tebal yang Masjid Hasan Najwa tu ada. Dulu saya pernah tanya Ustazah kan yang ada kawan tanya saya tu. Saya jumpa buku tebal tu. Dalam buku lama tu. Buku lama yang tebal tu kan? Warna biru. Ini kan? Dalam buku tu ada Ustazah. Buku surat 528. Okey. Tengok balik buku biru tu dah hilang gambar. Dia tak jual lagi dah kan? Yang tu. Ya. Nampak. 528. Belum tak ada. Yang tak ada. Dia tak bergantung pada satu simbol. Dia macam-macam simbol sebenarnya. Tapi ada khilaf ulama lah kan. Sebab tu dia jarang, banyak bukan buku tajwid dia tak cerita kan. Ada khilaf, tak apa. Nanti kita tengok. Ada khilaf. Baik. Yang lam alif tu dilarang berhenti ya? Lam alif tu dilarang berhenti. Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. So hari ni kita sambung baca boleh ya? Sambung baca surah Yusuf
Surah 246, 246, 249 dah. 246 okey. silap. Ayat 90 Kak. Ayat 90. Ayat jampu. 9 pula. 246 ayat 90. Kita mula dengan grup C ya. Grup B ada seorang ada Puan Sataria. B ada seorang Syatariah Muhammad Tahir. Boleh? Ayat berapa ya? Ayat 90. 90. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sekali lagi bezakan u dengan a tu. Yang Fa inna Allah la yudhi, kemudian ada u, ada a. Jangan bunyi sama dua-dua jadi ain ataupun jangan bunyi dua-dua jadi a. Yudhi'u ajral, dua-dua jadi hamzah. Okey. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Okey. Sambung ke? Satu je dulu. Keluarkan tajuk ya. Tak ingat dah. Keluarkan tajuk. Tajuk. Yang mana? Yang Daripada tadi awal. Daripada awal. Okay. Qalu Mak Jaiz. Mak Jaiz munfasil. Mak Jaiz inna wajib Allah Akbar. Wajib dengar. Wajib al-ghunnah. Wajib al-ghunnah. Anta ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki ni tebal atau nipis sebab kita belajar tadi? Dia nipis. Dia nipis sebab ta adalah huruf nipis. La anta. Anta. Baik. You apa ni? Mat tabi'i apa ya? Mat asli. Mat asli. Okey. Mat asli. Ana tu dia kalau dia berhenti dia baca dua, kalau terus wasal dia satu harakat. You mat asli, waha mat asli, za mat jaiz, qad qalqala sughra, man wajibul ghunnah, Allah lafazan Allah. Lafaz jalalah baca tebal ke nipis? Tebal. Tebal ya, kita belajar tadi. Pasal nun baris atas. Baik. Okay, na tu mak jaiz tapi bila berhenti dia baca dua. Jadi mak asli lah. Dia mak asli. La itu li. Dia tak jadi mak lin ya. Dia tak jadi mak lin sebab na tu panjang. Dia huruf lin saja. Dia harful lin lah hurufiyah. Baik. Innahu wajibul ghunnah. Mai idgham bila hu mat asli. Mat asli. Nampak macam mat asli tapi hu tu ha dhamir. Maksilah qasira. Okey, mai idgham bila guna. Okey, sekejap. Tolong betulkan dekat sini tadi. Tadi bila baca, hati-hati ya. Bila baca idgham ma'al-ghunnah, ramai baca bila dia tak sedar ya suara tu hanya masuk tapi tak dengung, tak naik ke hidung. Innahu mayya.
dia dah masuk dalam huruf ya, tapi suara tak naik ke hidung. Hidung kan maklum dia ada dua benda. Dia kena masuk, dia kena dia kena dengung. Naikkan suara ke ke rongga hidung. Jangan macam tu dalam mulut je. Naikkan suara. Cuba ulang sikit. Yattaq. Berhenti kat situ. Innahu naikkan suara ke hidung. Dengungkan. Sengaukan. Innahu man yattaqi wa yasbir. Okay. Mana lagi? Fa inna apa sifat huruf sad? Sifat huruf sad tebal. Isti'ala. Bir dia baca nipis. Bir baca nipis. Sebelum ro dia berbaris bawah. Betul. Tu fa inna Allah wajibul qunna. Allah tu lafaz Allah dia baca tebal. Lafaz jalalah bukan jalalah. Jalalah. Lafaz jalalah lafaz jalalah. Dia baca tebal. Kerana nun tu berbaris atas. Tu la mad asli, yudhi mad asli dia baca dot tu tebal. Dot tu tebal tahap berapa? Tahap keempat. Tahap kelima. Tahap kelima. Baris bawah kan? Yudhi baris ke tahap kelima. Dan ajak tu qalqalah sughra. Roll alif lam qamariyah. Sini mad arid disukun. Arid disukun. 2, 4 tahun 6. Baik. Betul. Okey, terima kasih. Okey, hati-hati pada sebutan huruf jim Huruf jim dia adalah huruf syiddah. Dia bukan huruf rikhawah dan dia juga bukan hamas. Jadi kita tak boleh baca yudhi la yudhi'u aj. Ada c. Tak boleh. Itu dah maksudnya dah ada hamas yang keluar. Tak boleh. Okey, dia kena keras. Sebab dia qalqalah satu. Dan dia juga huruf syiddah. Okey, ajra. Bukan aj. Okey. Ada orang Jawa kat sini, orang Jawa kena jaga ya. Ustazah, saya baca selalu macam gitu, tapi saya cuba belajar, rupanya jim tu kena belakang sikit. Aja. Kena aca. Bila dah acak tu dia pergi ke depan jadi huruf cam. Depan. Dia kena lidah tu belakang sikit. Jadi bila baca tak boleh aja. Dia keras. Okey, dia tak boleh ada angin-angin tu tak boleh. Dia bukan hamas. Okey, dia bukan huruf hamas. Dia huruf qalqalah, dia huruf syiddah. Baik. Okey. Seterusnya 12.26 ada 4 minit lagi. Siapa ya? Saya. Puan Hamdiah. Okey, sambung satu ayat saya. Satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tawahi tak nampak saya. Qalu tawahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Okey, cuba sekali lagi. Laqad ro tu tebalkan betul. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Baik. Hukum sikit. Mad asli, lukun mad asli. Tawah itu ni lafaz jalallah dibaca dengan tebal. Jalalah.
lafaz jalalah sebelumnya huruf berbaris atas jadi dibaca dengan tebal. Baik. Laqad tak ada. Asaraka. Laqad tu, dal tu. Laqad, okey, huruf qalqalah. Ini qalqalah sugra. Kubra. Dia di hujung perkataan. Kubra. Dibaca dengan sedikit lantunan. Apa tu? Asaraka hamzah. Kemudian diikuti dengan huruf mat. Ini hukum mat badal kan Ustazah? Mat badal. Ya. Bila huruf hamzah mendahului huruf mat, tapi dia baca macam biasa juga kan, 2 harakat. 2 harakat. Dia hukum mat badal. Lepas tu kallahu pun lafaz apa tadi Zah? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah pun dibaca. Lafaz tu lafaz lah. Lafzu. Bahasa Arab. Okey. Okay. Dibaca dengan tebal sebelum didahului dengan huruf kaf yang berbaris atas. Okay. Alaina tak apa. Lepas tu Mat asli. Mat asli. Wa in ini mat hukum mim nun sakinah. Nun bertemu dengan huruf kaf, dengung yang nipis. Lepas tu wajib al-ghunah. Dengung 2 harakat, wajib dengung 2 harakat. La kha mat asli. Lepas tu'ina boleh baca mat arid disukun sebab wakaf boleh dibaca 2, 4 atau 6. Terima kasih. Hati-hati pada in di hujung la khati'in, takut keluar ain. Bila kita dah tebalkan ta tu, la khati'in, dia keluar ain. Sebab itu yang senang. Sebab hamzah apa kita dah angkat pangkal lidah. Paling dekat dengan dia punya ain. Hamzah bawah lagi. Itu kena jaga la khati'in. Kena sebut jelas in tu, bukan nipis kan. Betulkan makhraj antara hamzah dan ain tu. Jangan bunyi ain la khati'in. Dia bunyi macam campur dengan ain tu tak nak. Sebut jelas in. Baik. Okey. Ya, lagi seorang ayat pendek je. Azwana ada. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la asri bukan ta tu. Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Okey, betulkan dekat ya. Tak boleh qalqalah. Ghin bukan huruf qalqalah. Ghin bukan huruf qalqalah. Satunya dia adalah huruf isti'la. Dia kena tebal. Ya. Kita angkat pangkal lidah belakang. Cuma jangan ya. Okey, lepaskan. Dia adalah huruf rikhawah. Bunyi tu kena lepas. Yaghfi. Okey. Okey, kemudian satu lagi lagi baca. Wa huwa arhamur ra. 2 kali ra tu, ra bukan huruf syiddah. Ra bukan huruf syiddah. Bila dia bukan huruf syiddah, kita tak boleh berhenti wa huwa arhamur. Dia tak boleh putus. Tak boleh pause. Dia kena bersambung, cuma getaran ra tu jangan banyak. Tak boleh juga kita baca wa huwa arhamur rahimin. Tak boleh juga. Okey, tapi dia kena ada kita kontrol arhamur rahimin. Okey, jangan arhamur jangan baca gitu. Okey, cuba sekali lagi daripada yaghfiru. Ustazah, dia rasa nak berhenti tu sebab nak bagi tebal tu, tafkhim tu. Memang dia kena tafkhim, tapi kalau tak tafkhim jadi yar. Yar. Kena latih di dalam, dia tebal tapi dia bersambung. Dia tak putus-putus, dia tak pause. Tak boleh dia mengalir sikit kan Ustazah kan? Dia mengalir. Cuma mengalir dia tu tak boleh banyak sebab dia tawasud. Okey. Boleh cuba? Cuba ya? Okey.
Yaghfirullah. Bunyi lagi tu qalqalah yagh. Maksudnya bila qalqalah lidah tu dia kena pada langit. Yagh. Lidah tu naik. Sedangkan ghain tak dia langsung lidah. Lidah tak boleh langsung kena langit sebab dia urus di dalam ni. Lidah jangan sentuh, dia naik yang belakang tu pangkal lidah tu dia tak sentuh di langit. Bila sentuh tu yang dia melantun balik. Yaghfi. Jadi juga saya. Dia jadi juga. Yaghfiru. Yaghfirullahu lakum. Jadi juga saya. Tak apa. Okey sikit yang kedua tu. Sambung dulu. Huwa arhamur rahim. Okey, cubaan yang baik lah. Maksudnya dah cuba untuk tak syiddah. Cuma lepas ni kena kontrol. Dia punya ra. Takrirat ra ini, getaran ra ini dia tak boleh terlalu lama. Tapi dia tak boleh tak ada. Macam orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Ra tu tak. Dia tak bergetar. Okey, dia tak boleh. Dia kena getarkan, lepaskan getaran tapi tak boleh terlalu lama. Ghain ni memang susah, agak susah sebenarnya sebab dia kat dalam, lepas tu kita nak kena lepaskan bunyi dia. Kena berlatih bunyi okey, berlatih bunyi, buat bunyi tu yaghfi. Dia bukan yagh. Baik. Ini ya. Okey, baik. Kat sini. Yaghfi. Okey. Jangan ada lantunan balik. Okey. Okey, kita berhenti pada ayat 92. Sikit je boleh baca. Okey. Saya nak kena pandai adjust masa lagi. Tak pandai sangat nak adjust masa bagi ramai boleh baca ni. Okey. Baik. Kalau dah tak ada apa, kita berhenti pada ayat 92, sambung pada minggu depan insya-Allah. Tahun depan pula, minggu depan ayat 93. Dan tajuk idgham mutajanisain. Ada masa kita masuk tajuk seterusnya. Kabir, saghir. Okey. Okey, baik. Subhanallahul azim. Kalau tak ada apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.